dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 3 dalam bab yang terakhir, iaitu bab ke-9 garis lurus. So standard pembelajaran pada hari ini atau dalam video pembelajaran pada kali ini ialah 9.1.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. So dalam video yang lepas juga kita membincangkan standard pembelajaran yang sama. Jadi untuk hari ini kita nak membincangkan dua contoh soalan penyelesaian masalah bagi mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang garis lurus. So soalan yang saya pilih adalah soalan daripada buku teks, iaitu soalan mahir diri muka surat 247. Soalannya ialah soalan yang kedua. Dalam rajah di sebelah, GH, HK dan KL ialah garis lurus. So diberi pada kita dalam gambar rajah ni ada 3 garis. So itu ialah garis lurus. Titik H berada pada paksi X, GH selari dengan KL dan HK selari dengan paksi Y. So ini maklumat yang diberi dalam soalan yang diberi pada kita. Okey, diberi bahawa persamaan GH ialah 2X tambah Y sama dengan 6. So soalan A, nyatakan persamaan garis lurus HK, dan soalan B, tentukan persamaan garis lurus KL, dan seterusnya nyatakan pintasan X bagi KL. Okay, so kita diberi maklumat. Sebenarnya maklumat ada dalam gambar rajah dan juga ada dalam soalan. Okay, kita buat satu persatu dulu. Okay, kita tengok yang pertama. Soalan minta kita cari garis lurus HK. So garis lurus HK ni ialah garis lurus tegak, garis yang mencancang, garis yang menegak. So bila garis yang menegak, dia selari dengan paksi Y. So persamaan dia hanya X sama dengan. So X sama dengan apa? So kita kena cari apa koordinat X bagi H kat sini. So kita tahu kalau nilai koordinat X dekat H ni apa? Itulah X sama dengan berapa. Okay, so yang kita nak cari ialah koordinat X bagi titik H. Lepas tu kita boleh cari persamaan garis lurus HK. So dalam soalan diberi pada kita GH ialah 2X tambah Y sama dengan 6. So daripada sini kita tahu bahawa kalau kita nak cari pintasan X, Y dia mesti bersamaan dengan sifar. Kalau nak cari pintasan X, Y mesti sifar. Jadi kita ganti dalam persamaan. 2X tambah sifar sama dengan 6. Jadi 2X sama dengan 6. Jadi X ialah 3. So kita dapat di sini bahawa pintasan X dia ialah 3. Dan koordinat bagi titik H ialah 3 sifar. Okey, soalan nak persamaan garis lurus HK. So persamaan garis lurus HK ialah garis yang tegak ini. So X sama dengan 3. So ini ialah persamaan garis lurus HK. Okey, soalan B. Soalan B minta kita tentukan garis lurus KL. Garis lurus KL ialah yang ini. Okey, tapi kita tak tahu persamaan dia, kita tak tahu dia punya kecerunan, kita tak tahu dia punya pintasan Y dia, C dia. Jadi kita tengok dalam soalan, dia ada bagi dalam soalan GH selari dengan KL. Okay, ada ditulis di situ bahawa GH selari dengan KL. So bila kita tahu garis lurus selari, kecerunan dia mesti sama. Jadi kita ambil persamaan GH, sebab persamaan GH dibagi dalam soalan. Okay. Bila dia kata selari dengan KL, bermaksud kecerunannya sama. Jadi apakah kecerunan persamaan ini? So kita tukarkan, dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi kecerunan di sini ialah negatif 2, iaitu perkali bagi X ni, negatif 2. Jadi kita cari
kita dah tahu persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita ada KL, kita ada koordinat L ini. Salah satu koordinat pun dah cukup. So kita ada koordinat L. Jadi kita ganti 10 ni ialah koordinat X. Negatif 4 ni ialah koordinat Y. Jadi kita ganti dalam persamaan ini untuk mencari nilai C dahulu. Okay, bila kita gantikan koordinat ni dalam persamaan, negatif 4 sama dengan negatif 2 ni ialah daripada kecerunan. So kita gantikan negatif 2 darab 10 tambah C. Jadi kita dapat negatif 4 sama dengan negatif 20 tambah C. Jadi nak cari C, negatif 20 bawa sebelah jadi positif. C sama dengan 16. So bila kita dah ada M, kita dah ada C, kita gantikan balik dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 16. So ini ialah persamaan garis lurus KL. Okay, kemudian dia ada lagi soalan berikutnya. Nyatakan pintasan X bagi KL. Nak cari pintasan X, ingat bila nak cari pintasan X, Y mesti sama dengan sifar. Jadi kita gantikan Y sifar dalam persamaan ini. Kita akan dapati sifar sama dengan negatif 2X tambah 16. Negatif 2X ni kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat 2X sama dengan 16. X sama dengan 8. Jadi pintasan X dia adalah 8. Okay, so itu ialah cara bagaimana kita nak menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Kita kena buat langkah satu per satu. Okay, so maklumat biasanya dia ada dalam gambar raja ataupun ada dalam soalan. Okay, satu lagi soalan berikutnya ialah soalan Mastri Kendiri. Muka surat 248. Dan soalan yang saya pilih ialah soalan yang pertama. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada satu sata cartes yang mewakili kedudukan rumah Kamal, sekolah, klinik dan restoran. Diberi skala ialah 1 unit bersamaan dengan 1 kilometer. Okey, so ada 4 soalan dekat sini. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Kamal dengan sekolah. Tentukan koordinat bagi restoran. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Kamal dengan restoran. Dan tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dengan klinik. Okay, so nak selesaikan 4 ke 4 ni, kita buat satu per satu. Okey, kita tengok ini gambar rajah yang menunjukkan kedudukan sekolah, rumah, klinik dan restoran. Okey, diberi kat sini. Dia tanya soalan ialah hitung jarak di antara rumah Kamal dengan sekolah. So kita kenal pasti rumah Kamal dengan sekolah ni. Okey, rumah Kamal dan sekolah berada di atas paksi X. Okey, berada di atas paksi X. So kita nak tahu jarak daripada rumah Kamal ke sekolah. Okey, jarak daripada rumah Kamal ke sekolah ni ialah kita kira koordinat X dia. Okey, kalau nak kira secara congak saja, so kita start daripada sifar. Sifar ke kanan 5. Okey, kita tengok kat sini koordinat sekolah dia ialah 5, koordinat X dia ialah 5. Bermaksud 5 langkah ke kanan. Dan untuk rumah Kamal tu terletak 1 langkah ke kiri. Negatif 1. Okey, di sini ialah 1 langkah ke kiri. Dari asalan tu, dari sifar-sifar tu, koordinat yang tengah ni, ke kanan 5 langkah, ke kiri 1 langkah. Jadi jumlah unit dia, berapa unit tu ialah 1 tambah dengan 5. Jadi kita ada 6 unit. 6 unit bersamaan dengan 6 kilometer. Okay, itu kalau kita nak kira secara congak. So jarak dari rumah ke sekolah ialah kita ada daripada 1 ni tambahlah dengan 5 langkah lagi.
Okey, jadi kita ada 6 kilometer. Okey, so itu soalan yang simple lah, dia hanya tanya jarak sahaja. Okey, jangan kita letakkan negatif ni. Kalau kita letakkan negatif ni, jawapan kita akan jadi salah lah. Sebab kita nak tahu jarak daripada rumah ke sekolah. Jadi 6 langkah ataupun 6 unit. 6 unit tu ialah 6 kilometer. Okey. So yang kedua, soalan B, tentukan koordinat bagi restoran. So di mana kedudukan restoran? So restoran berada di sini. Kalau kita tengok, kalau soalan nak koordinat, bermaksud kita nak koordinat X dan juga koordinat Y, ditulis dalam kurungan. Kita tahu bahawa jarak antara restoran dengan klinik, ni jarak restoran dengan klinik adalah sama dengan jarak dari rumah ke sekolah. Okey, tadi kita dah kira jarak dari rumah ke sekolah ini ialah 6 km. Bermaksud dari restoran ke klinik juga 6 km. Dan kita tengok koordinat X dekat sini. Koordinat X bagi klinik ni ialah 2. Okey, so jadi kita nak cari berapa langkah lagi nak cukupkan 6 kilometer tu. Okey, ni dah ada 2. So kita perlukan lagi 4. So bagaimana kita nak tulis? So koordinat X bagi restoran ialah 2. Kita tolak dengan 6. Kita tolak dengan 6 ni sebabnya 6 tu tadi ialah jumlah jarak antara rumah dengan sekolah. Okey, bagi nak memudahkan kita, so 2 tolak dengan 6. Jadi kita terus dapat jawapan dia negatif 4. Ataupun kalau kita nak kira secara congak, di sini dah daripada paksi Y ni ke kanan 2 langkah. Maksudnya daripada paksi Y ke kiri ialah 4 langkah. Bila dia ke kiri 4 langkah, maksudnya negatif 4. Okay, dan koordinat Y dia, kita tengok tinggi restoran ni dengan tinggi klinik ni sama. So paksi Y dia, nilai koordinat Y dia mesti sama. Kalau koordinat bagi klinik ni, koordinat Y dia ialah 4. Bermaksud koordinat Y bagi restoran juga adalah 4. Okay, sebab dia satu baris mengufuk. Okay, dan koordinat restoran adalah, kita mesti tulis dalam kurungan, koordinat X dia negatif 4, koordinat Y dia 4. Okey. Soalan C, jarak. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah dengan restoran. So bagaimana kita nak mengira jarak ini? Jarak yang serong antara rumah dan restoran. So bila kita nak kira tu, kita tahu bahawa kalau kita sambungkan, dia akan jadi bila jarak mengufuk dan jarak mencancang, dia membentuk satu segitiga. Okay? Dia membentuk satu segitiga bila kita unjurkan garis secara mencancang dari restoran ke bawah. Ini tadi kita tahu koordinat restoran ialah negatif 4, 4. So maksudnya koordinat di bawah ni kita tahu koordinat X dia berapa. Okay, negatif 4. Di bawah betul-betul pada restoran ini ialah negatif 4. Di rumah Kamal ialah negatif 1. Jadi kalau kita keluarkan, kalau kita dah ada koordinat, kita keluarkan segitiga tu, kita tahu bahawa jarak mencancang ialah daripada paksi X ni naik ke atas. Okay, jarak mencancang dia ialah 4, iaitu koordinat Y dia. Jarak mengufuk antara restoran dan juga rumah, ini negatif 4, ini negatif 1. Jadi jarak dia ialah 3. Okay, dan itu 4. Jadi kita nak cari antara rumah dan restoran itu ialah garis yang hypotenuse. So kita dah belajar sebelum ni bagaimana nak mencari jarak. Okey, kalau garis itu hypotenuse, so bermaksud kalau nak cari jarak itu kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, di mana jarak antara rumah dengan restoran ialah punca kuasa 2
4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So 4 kuasa 2 16 tambah dengan 3 kuasa 2 9. 16 tambah 9 25. Jadi punca kuasa 2 25 ialah 5 km. Okey, so itu ialah jarak di antara rumah dengan restoran. Dan soalan yang terakhir, soalan D, tuliskan persamaan garis lurus yang menghubungkan antara sekolah dan klinik. So sekolah dengan klinik. Okay, sekolah dengan klinik, kalau dia nak persamaan garis lurus, kita mesti ada kecerunan, kita mesti ada pintasan Y. So langkah pertama ialah kita ada koordinat. Koordinat klinik kita tahu 24, koordinat sekolah pun kita tahu 5 sifar. Jadi kita boleh cari ataupun boleh tentukan kecerunan. Kecerunan dia apa? Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Y ialah nombor yang di belakang, X ni ialah nombor yang di depan. Jadi kita ambil 4 tolak dengan sifar per dengan 2 tolak dengan 5. Jadi 4 tolak sifar kita dapat 4, 2 tolak 5 kita dapat negatif 3. So kecurunannya kita dah dapat negatif 4/3. Jadi langkah yang kedua kita nak cari pintasan Y dia, iaitu nilai C. So sebab kita ada dua-dua, kita ada klinik pun kita tahu koordinat, kita ada sekolah pun kita tahu koordinat. So boleh ambil mana-mana titik. Nak ambil 5 sifar boleh, nak ambil 24 pun boleh. Kita gantikan dalam persamaan umum ni dan juga kecerunan ni untuk kita dapatkan nilai C. Okay. So katalah saya ambil nilai koordinat sekolah. Okay, 5 sifar. Jadi bila kita gantikan Y sifar, kecerunan negatif 4/3, X dia 5 tambah C. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat sifar bersamaan dengan negatif 20/3 tambah C. Jadi kalau kita nak cari C, bawa negatif 20/3 ni ke sebelah, kita akan jadi C sama dengan 20/3. Kita dah ada kecerunan, kita dah ada nilai C, jadi kita boleh tentukan persamaan garis lurus. Okay, so persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dengan klinik, Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 20/3. Ada jawapan yang dia tak suka tulis macam ni, dia nak lagi bentuk yang lebih cantik. Jadi kita boleh mendarab persamaan ini dengan 3. Keseluruhan persamaan ini kita darab dengan 3, kita akan dapat 3Y sama dengan negatif 4X tambah 20. So ini yang first tadi pun dikira sebagai betul jawapan, atau kita nak tulis dalam bentuk 3Y sama dengan negatif 4X tambah 20 pun diterima. Okay, ada pelajar lagi dia kata, dia tak nak bentuk macam ni, jadi dia nak bawa 4X ni ke sebelah, nak jadikan dia positif pun boleh. Jadi kita akan dapat 4X tambah 3Y sama dengan 20. Okay, so ketiga-tiga jawapan ni boleh diterima. Okay, so itu ialah dua perbincangan, dua soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan garis lurus. So selepas ni kita akan buat latihan-latihan bermula daripada bab 1 hinggalah bab ke-9 untuk menguji kita punya pemahaman daripada bab 1 hinggalah bab ke-9. Okay.